Okey, so hari ni kita akan belajar pula tajuk gerakan linear. Okey, gerakan linear. Okey, jadi untuk subtopik gerakan linear ni, dia adalah subtopik mula-mula sekali dalam bab daya dan gerakan 1. Okey, jadi untuk permulaan gerakan linear ni, kita akan lihat beberapa istilah yang akan digunakan dalam topik gerakan linear ataupun topik daya dan gerakan. Okey, first kita lihat dulu gerakan linear. Okey, jadi kena faham dulu definisi gerakan linear ni, maksudnya adalah gerakan pada suatu garis lurus. Okey, linear tu bermaksud garis lurus. Jadi maksudnya gerakan linear adalah kita akan mengkaji pergerakan sesuatu objek tu secara garis lurus. Okey. Okey, so kat sini ada beberapa istilah. Okey, kamu boleh lihat. Kita mulakan dulu dengan jarak. Okey, jadi kalau kamu tengok kat sini, daripada gerakan linear tu kita pecah kepada dua cabang, jarak dan satu lagi adalah sesaran. Okey, jadi kalau kamu lihat, jarak dengan sesaran tu berada pada level ataupun aras yang sama. Jadi apa beza jarak dengan sesaran ni? Okey, jadi kita mulakan dulu dengan definisi. Okey, untuk jarak ni, definisi dia adalah berapa jauh sesuatu objek tu telah bergerak. Okey, berapa jauh sesuatu objek tu telah bergerak. Okey, kalau sesaran pula, definisi dia adalah jarak terpendek antara titik mula ke titik akhir. Okey, jarak terpendek antara titik mula ke titik akhir. Okey, cikgu bagi contoh yang paling senang. Okey, yang popular dalam soalan. Okey, so dekat sini A, B, C. Okey. So ada tiga tempat, ada tiga titik A, B, C. Okey, katakanlah A, B ni jarak dia adalah 3 meter, B, C jarak dia 4 meter. Okey, ni contoh yang paling senang nak bezakan jarak dengan sesaran. Okey. Okey. Maksudnya daripada A, mula-mula kita berada dekat A nak pergi ke B. Okey, A ke B jaraknya 3 meter. B ke C jaraknya 4 meter. Okey, jadi kalau kita tengok untuk jarak AC, okey, contohlah jarak AC. Okey. Okey, jarak AC ni maksudnya asalnya objek tu berada dekat A, lepas tu kena pergi dekat B, lepas tu sampai dekat C. Jadi jarak AC adalah 3 meter dengan 4 meter. Okey, jadi 3 tambah 4 sama dengan 7 meter. Okey, jadi maksudnya jarak A sampai C adalah 7 meter. Okey, kenapa 7? Sebab daripada A nak pergi ke C, kena lalu B dulu. Jadi A pergi ke B 3 meter, B pergi ke C 4 meter, jadi kena tambahlah 3 tambah 4 dapat 7 meter. Jadi sebab tu dinamakan jarak ni adalah berapa jauh sesuatu objek tu telah bergerak. Okey, jadi dia bergerak 3 meter ke bawah, 4 meter ke kanan. Jadi jumlah pergerakan objek tu adalah 7 meter. Jadi sebab tu dinamakan jumlah jarak jarak yang dilalui oleh objek itu dalam kes gambar ni, dalam contoh ni adalah 7 meter. Okey, sekarang kita tengok pula sesaran objek. Okey, sesaran AC. Okey, sesaran AC. Maksudnya sekarang ni dia bermula dekat A dan dia berakhir dekat C. Jadi sesaran AC ni kita tengok balik definisi dia apa tadi. Jarak terpendek daripada titik mula ke titik akhir. Okey, bila kata jarak terpendek ni maksudnya kena buat garis lurus lah. Okey, maksudnya jarak terpendek tu daripada A sampai C tu, jarak terpendek dia adalah garis lurus. Okey, dia tak boleh ada belok ke sana ke sini, tak ada. Dia mesti daripada titik mula sampai titik akhir tu kena bina satu garis lurus. Okey, walaupunlah A sampai C ni tak ada jalan, maksudnya kita tahu tadi daripada A nak pergi ke C kena lalu B kan. Kena lalu B, sampai B kena pergi ke C pula. Tapi dalam konsep sesaran ni, dia tak kisah. Walaupun dekat A sampai C ni tak ada jalan, okay, contohlah ada gunung, ada sungai ke, ada bukit bukau kat sini. Jadi maksudnya bila kata sesaran tu, dia mesti tahu dekat mana mula, dekat mana akhir,
hanya buat satu garis lurus sahaja daripada mula sampai akhir tu. Okey, itulah dinamakan sesaran AC. Maksudnya dia terus pergi ke arah tu. Daripada mana sampai ke mana terus garis lurus. Itulah konsep sesaran. Okey, jarak terpendek daripada titik mula ke titik akhir. So, titik mula adalah A, titik akhir adalah C. Jadi, jarak terpendek adalah satu garis lurus. Okey, jadi kalau kamu lihat kat sini, sesaran AC adalah, okey, katakanlah yang ni, okey, 90 darjah. Jadi, kita tahu dah jadi bentuk segitiga bersudut tegak. Jadi, dekat sini akan dapat 5 meter. Okey, penyelesaian dia guna teorem Pythagoras. Okey, boleh. 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. Punca kuasa 2 jawapan tadi tu dapatlah 5. Okey, jadi beza jarak dengan sesaran ni, okey, kalau dalam ni, sesaran dia adalah 5 meter. Okey, jarak 7 meter, sesaran 5 meter. Jadi dapat tak beza dua istilah tu, jarak dengan sesaran? Jarak ni maksudnya kita kena tahu dekat mana objek tu pergi, kita kena tambah sahaja jarak dia. Tapi kalau sesaran tu kena tahu mana dekat mula, mana dekat akhir, cukup macam tu, just garis lurus sahaja. Dapatlah sesaran. Okey, dapat. Okey, sekarang kita tengok pula beza laju dengan hal laju. Dia berada pada level yang sama. Okey. Kalau kata laju ni, kita dapat formula daripada apa? Jarak bahagi dengan masa. Okay, jadi bila jarak ni kita bahagi dengan masa, kita akan dapat laju. Sama juga dengan hal laju. Okay, hal laju adalah sesaran bahagi masa. Okay, jadi sebab itulah laju dengan hal laju berada pada aras yang sama, level yang sama. Okay, sebab dia adalah bahagi dengan masa. Jarak bahagi masa dapat laju. Sesaran bahagi masa dapat hal laju. Okey, dari segi definisi pula, laju ni adalah kadar perubahan jarak. Okey, kadar perubahan jarak. Bila kata kadar perubahan jarak tu maksudnya jarak bahagi masa. So, bila kata kadar, dia ada kaitan dengan masa. Okey, kalau definisi hal laju pula adalah kadar perubahan sesaran. Okey, kadar perubahan sesaran. Sebab sesaran bahagi masa dapat hal laju. Okey. Jadi, sama juga beza laju dengan hal laju ni boleh pakai contoh yang ni. Okey, cuma dalam contoh yang ni tadi kita bincang dia adalah jarak dengan sesaran je. Okey, kita boleh tambah laju lah kat sini. Okey, maksudnya kalau kita tambah masa, katakanlah daripada A pergi ke B sampai ke C, katakanlah berapa? 10 minit. Jadi, kita boleh tahu dah laju dia. Okey, jarak dia tadi 7 bahagi 10 minit. Okey, 7 per 10. Okey, kalau yang ni 5 bahagi 10. Okey, jadi maksudnya dia bergantung juga kepada jarak. Nak kira laju, kena tahu jarak pula. Nak kira hal laju, kena tahu sesaran pula. Okey, hanya bahagi dengan masa. Okey, untuk unit SI pula, untuk jarak, unit dia dalam meter. Unit SI dia dalam meter. Okey, sesaran pun dalam meter. Okey, kalau hal laju, meter per saat. Okey, hal laju pun meter per saat. Jadi sebab tu dia orang berada pada level yang sama. Jarak unit SI dia meter, sesaran pun meter. Laju dengan hal laju, unit SI dia adalah meter per saat. Okey, jadi sebab tu kalau kamu kena lihat, kalau laju memang kena kira jarak bagi masa. Okey, untuk yang terakhir pula, pecutan. Okey, pecutan. Pecutan ni maksudnya adalah kadar perubahan hal laju. Jadi sama juga. Okey, pecutan kita dapat hal laju bahagi dengan masa. Okey. Jadi, sama juga hal laju yang kita dapat tadi tu, kita bahagi dengan masa, dapat pula pecutan objek. Tapi, bila dekat-dekat laju ni, dekat laju kat sini, dia tak ada pecutan pula. Maksudnya, dia berhenti dekat laju sahaja. Okey. Tapi, kalau pecutan, dia daripada hal laju. Okey. Jadi, untuk pecutan ni pula, kita kena tahu, kalau dalam formula, kita boleh pakai A sama dengan V tolak U bahagi T. Okey, maksudnya pecutan tu adalah hal laju akhir tolak hal laju awal bahagi masa. Okey, V dengan U ni adalah simbol yang kita gunakan untuk mengira hal laju. Okey, hal laju akhir V tolak hal laju awal U bahagi dengan masa yang diambil, barulah kita dapat pecutan sesuatu objek. Okey, so dari sini, kenapa, kalau kamu nampak kenapa cikgu buat dua cabang? Okey, dua cabang kat sini maksudnya
cabang yang belah kiri ni adalah kuantiti skala. Okey, maksudnya jarak dengan laju ni dia adalah kuantiti skala, iaitu kuantiti yang ada magnitude sahaja, dia ada nilai saja, dia tak ada arah. Okey, manakala sesaran hal laju dengan pecutan ni adalah kuantiti vektor, iaitu kuantiti yang mempunyai magnitude dan arah. Okey, kuantiti yang ada nilai dan arah. Okey, jadi sebab tu cikgu pecahkan dua cabang. Jadi jarak dengan laju kuantiti skala, sesaran hal laju dengan pecutan adalah kuantiti vektor. Okey, jadi cikgu harap istilah yang ada dekat sini, 5 istilah yang ada dekat sini dapat memberi kefahaman kepada kamu lah macam mana nak memahami gerakan linear. Okey, so jangan confuse, jangan tertukar jarak sesaran. Dia sama je dua-dua, cuma beza dia dari segi kuantiti skala dengan vektor. Yang kedua, dia punya konsep takrifan dia. Okey, bergantung pada soalan lah. Okey, contoh cikgu bagi macam ni. Okey, dekat sini P, dekat sini Q. Okey, PQ ni jarak dia 10 meter. Okey, jadi kalau kita tanya, okey, berapa jarak PQ? Daripada P sampai Q, jarak dia 10 meter. Okey, kalau kita tanya pula, berapa sesaran PQ? Okey, berapa sesaran PQ? Okey, sesaran PQ apa tadi? Jarak terpendek daripada titik mula ke titik akhir. Okey, titik mula dekat P, titik akhir dekat Q. Jadi jarak terpendek garis lurus. Jadi kalau dalam gambar ni, sesaran dia pun tetap sama 10 meter. Jadi untuk kes yang ni, sesaran dengan jarak dia, nilai dia sama, iaitu 10 meter. Okey, jadi sebab itulah kena tengok jarak dengan sesaran tu bergantung kepada soalan. Kalau kes soalan macam ni, memang jarak dengan sesaran dia tak sama kan? 7 meter jarak, 5 meter sesaran. Kalau yang ni, jarak dengan sesaran dia adalah sama, iaitu 10 meter. Okey, cuma sesaran tu kena tambahlah 10 meter ke kanan. Okey, sebab dia ada magnitude dengan arah. Okey, lagi satu pula. Contoh kita ambil litar F1 Sepang. Okey, contoh ni litar F1 Sepang. Okey. Okey, litar F1 Sepang. Okey, nampak tak? Macam ada silau sikit. Okey, litar F1 Sepang. Okey, katakanlah dekat sini. Dekat sini dia punya start dengan finish. Okey, maksudnya garisan ni, dekat litar ni, titik permulaan dan juga titik tamat dia sama. Garisan permulaan dengan garisan penamat dia adalah sama. Okey, so katakanlah satu litar sepang ni kita ambil satu lap. Okey, katakanlah 5 km. Okey, kita ambil contoh lah. Okey, maksudnya satu pusingan litar sepang tu, dan kita mula daripada sini, bergerak satu lap tu, jarak dia 5 km. Okey, katakanlah kita buat 10 lap. Okey, bila kita buat 10 laps, okey, kita buat 10 pusingan pada litar tu. Jadi, kita dah bergerak berapa jauh? Kita gerak 50 km, betul tak? Okey, jadi 50 km ni sebenarnya adalah jarak yang dilalui oleh kereta tu. Okey, 50 km sebab kereta tu bergerak dalam litar sepang tu sebanyak 50 pusingan. Satu pusingan 5 km, jadi 10 darab 5, 50. Jadi 50 km ni dekat sini adalah jarak yang dilalui oleh objek tu sebab dia bergerak 10 pusingan. Okey, macam mana pula dengan sesaran yang dilalui oleh objek tu? Okey, macam mana pula sesaran yang dilalui oleh kereta tu dalam litar sepang? Okey, jadi dia mula dekat sini, dia tamat pun dekat sini. Jadi sesaran dia adalah berapa? Sesaran 10 lap. Okey, sesaran kereta tu sebelah 10 lap adalah 0 km. Okey, 0 km. Okey, kenapa cikgu katakan 0 km? Sebab objek tu bermula dan tamat pada tempat yang sama. Dia mula dekat garisan tu, dia tamat pun dekat garisan tu. Jadi sebab itulah sesaran dia adalah 10 km. Okey, sebab kita pegang balik pada konsep sesaran tadi apa? Jarak terpendek daripada titik mula ke titik akhir. Sebab dalam kes kat sini, titik mula dan titik akhir dia berada pada tempat yang sama. Jadi sesaran dia adalah kosong.
Okay, nampak macam tak logik kan? Sebab dah pusing 10 kali takkan sesaran kosong. Tapi dalam konsep fizik itulah yang dinamakan sesaran. Okay, walaupun nampak macam dah berjauh, dah pusing banyak kali dah, minyak dah banyak habis. Tapi dalam pengiraan sesaran dia kosong. Okay, displacement dia 0. Kalau yang ni, distance dia 50 km. Okay, jadi itulah yang dinamakan beza antara jarak dengan sesaran. So, kena tengok soalan tu macam mana lah. Ada setengah soalan, macam ni sama jarak dengan sesaran. Kalau macam ni, kena guna teorem Pythagoras. Kalau yang ni, kita pakai konsep yang tadi tu lah. Jarak terpendek daripada titik mula ke akhir. Okay, so jadi cikgu harap dengan penerangan yang ringkas ni, boleh bagi fahaman kepada kamu lah macam mana nak memahami istilah yang ada dalam gerakan linear. So, ini baru permulaan lah untuk bab 2. Okay, jadi kamu boleh tengok lagi video-video akan datang. Cikgu akan share lagi macam mana nak bagi mahir lah fizik ni. Okay, jadi jangan lupa untuk yang dah menonton ni, kalau anda faham dengan cara cikgu, okay, boleh like, boleh share, okay, boleh komen kat bawah kalau ada apa-apa yang tak pasti ataupun nak tanya apa-apa soalan, boleh tulis kat komen bawah. Okay, dan share pada kawan-kawan yang lain juga. Okay, jadi jumpa lagi dalam video akan datang. Terima kasih.